Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung soalan percubaan kimia untuk soalan MRSM kertas 1 Kita sambung soalan nombor 11. Okey, persamaan berikut mewakili tindak balas penambahan antara alkina. So kalau kita ingat alkina ni sebab ada double bond. So maksudnya tindak balas penambahan. Okey, daripada alkina campur hidrogen, so dia jadi alkana. Dia memerlukan mangkin. Apakah mangkin dia? Mangkin dia adalah nikel. Okay. Awak kena hafal lah dan kondisi dia ataupun syarat untuk tindak balas ni berlaku pada suhu temperature 180 darjah Celsius. Yang ni memang awak kena, kalau awak rasa benda ni tak ingat, awak boleh tengok flow chart. Ataupun mind map di mana tindak balas dalam sebatian karbon. Macam itulah cara nak hafal yang last minute ni kan. Okay. Kita pergi kepada soalan seterusnya. Tadi soalan nombor 11 kan? Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan nombor 12. Antara pasangan berikut, manakah dikelaskan sebagai siri homolog yang sama? Jika kita sebut sebagai siri homolog yang sama, maksudnya dia datang daripada kumpulan yang sama. Kumpulan kalau alkana, alkina, itu maksud dia. Okay, so siri homolog yang sama means general formula dia sama. Okay, general formula dia, contoh kata kalau kita tahu formula CnH2n tambah 2. Contoh ni adalah alkana. Ni general formula dia adalah sama. Okay, so dalam kes ni kita check lah yang mana sebatian karbon. Cara yang paling mudah adalah kita tengok kata-kata kita tengok ini CnH2n ni. Okay, CnH2n ni sama tak? Tengok CnH2n sama. Jadi sama je lah jawapan dia. Boleh faham tak? Maksud saya, kata kalau awak tengok yang first sebatian 1 CnH2n. Okay. C2H4. Awak check sama tak sebatian yang kedua ni boleh menggunakan formula yang pertama. Kalau saya gantikan dengan 3, so dapat 3. Okay. Means kalau saya gantikan dengan 3, so saya akan dapat 3. N saya ganti, macam-macam gangguan pula. N saya gantikan dengan 3, so bila 2N, 2 darab 3, 6. Jadi betul lah jawapan dia ialah E. Kita pergi seterusnya. Antara bahan kimia yang berikut, yang manakah merendahkan suhu dilarutkan di dalam air? Maksudnya merendahkan suhu ni tindak balas adalah tindak balas endotermik. Endotermik ni tindak balas yang serap haba. Serap haba daripada persekitaran. So maksudnya kalau awak pegang bekas tu jadi sejuk. Macam mana awak nak ingat endotermik ni, awak ingat perkataan enter. Enter ni maksudnya masuk. Jadi kalau macam bekas, okay, masuk. Jadi kita ingat tindak balas endotermik. So kesannya dekat luar ni akan become cool. Kalau exothermic, ni dalam bahasa Inggeris kan? Exothermic. Okay. So awak ingat exit. Exit maksudnya keluar. So maksudnya dia keluar. Haba dibebaskan. Bila haba dibebaskan, bekas ni akan terasa panas. Jadi bila apa yang soalan ni nak, dia kata merendahkan suhu air. Jadi tindak balas tu adalah sejuk. So tindak balas tu sejuk, maksudnya adalah endotermik lah. Maksudnya kesan tindak balas tu sejuk, dia adalah endotermik. Okey, endotermik bahan yang mana satu adalah amonium nitrat. Cikgu nak bagi tahu awak kan, soalan yang macam kalau dia tanya bahan kimia yang boleh merendahkan ataupun bahan kimia apakah yang ada dalam kumpai, memang ini jawapannya dia. So awak kena ingatlah. Yang lain awak boleh assume. Contohnya bahan kimia lain saya tak pastilah, tapi kalau amonium nitrat memang antara jawapan yang paling popular
sebagai ejen penyejuk. Maksudnya digunakan sebagai cool pack ataupun macam kes ni sebagai penyejuk lah. Okay. Soalan seterusnya, nombor 14, neoprenia. Neopren. Okey. Tidak mengalirkan elektrik, tahan terhadap larut dan tahan haba. Neoprena ni adalah sejenis getah sintetik. Dia adalah getah sintetik. Maksudnya ada sifat getah lah. Sintetik. Okey. So, apakah kegunaan getah sintetik? Okey, kita nak buat apa? Kita nak buat sarung tangan. Kita gunakan getah sintetik. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Yang ni awak kena tengok fakta dalam buku teks lah pasal tentang grafin, sifat-sifat grafin. Okey, grafin mempunyai potensi yang sangat besar dalam industri bioperubatan. Antaranya sebagai sensor dalam peranti untuk mengukur aras glukosa darah dengan kuantiti sampel yang kecil. Pernyataan yang manakah paling baik menerangkan penggunaan grafin dalam pembuatan biosensor? Biosensor, dia nak tanya apakah kepentingan atau kegunaan grafin ni dalam biosensor. Okey, so kenapa? Sebab dia mempunyai luas permukaan yang besar. Itulah sifat dia. Okey. Okey, unsur manakah mempunyai isotop yang boleh mengesan kebocoran paip bawah tanah? Okey, so dia nak mengesan kebocoran paip adalah metan. Okey, kalau fosforus dia lebih kepada untuk metabolisme tumbuhan. Saya ingat plant lah. Fosforus P kan, plant. So tumbuhan. Saya ingat macam itulah tips untuk ingat lah kan. Okay. Kalau untuk karbon, karbon dia adalah untuk menganggarkan. So saya tulis ringkas lah. Umur, dia untuk menganggarkan umur fosil dan artifak. Okay. Okay. Dan kobat ni awak ingat dia adalah untuk rawatan kanser. Okay. Ingat sedikit lah. Okay. So time ni lah kalau awak study macam last minute, just refer kepada soalan objektif dan ambil jawapan. Kata-kata ni yang info-info sikit awak tambahkan. Itu je kalau kita nak study last minute. Nak habiskan berhujung-hujung ni kan. Okey, soalan seterusnya nombor 17. Raja menunjukkan lengkung pemanasan bahan M. Okey, lengkung pemanasan Okey, pada bahagian manakah berdasarkan Raja 2, pada bahagian manakah bahan M wujud sebagai campuran pepejal dan cecair? Okey. Ini pepejal. Ini pepejal campur cecair. Masa tu suhu dia konstan kan? Kemudian ini cecair. Ini cecair campur gas. So bahagian yang pepejal campur cecair adalah bahagian Q hingga ini direct lah. Fizik dengan chemistry dua-dua sentuh benda yang sama. Nombor 18. Klorin 35 dan klorin 37 adalah isotop bagi klorin. Antara berikut yang manakah betul? Okey, bila kita sentuh tentang isotop, isotop ni dia mempunyai bilangan proton yang sama. Isotop apa dia? Isotop ialah proton yang sama. Okey. Tetapi sama ada nombor nukleon, nukleon ataupun neutron sahaja yang berbeza. So maksudnya klorin 35 proton dia 17. Klorin 37 pun proton dia 17. Tapi nombor nukleon diorang sahaja yang berbeza. So dia kata klorin 37 mempunyai 17 proton, betul lah. Dan 20 neutron. So kita check betul ke 20 neutron? Klorin 37. So kata kalau saya nak represent klorin macam ni. So klorin 37
klorin 17. So betul lah nombor proton dia memang 17 lah kan. Tapi nombor neutron macam mana kita nak cari neutron? Neutron adalah nukleon tolak proton. So 37, okey, tolak 17 dapatlah 20. Itu adalah bilangan neutron. Okay, yang 37 ni apa? 37 ni adalah nombor nukleon. Okey, nukleon ialah proton, neutron ialah nukleon tolak proton. Okey, so jawapan dia ialah A. Okey. Unsur X berada di bawah bromin dalam kumpulan yang sama dalam jadual berkala unsur. Okey, di bawah bromin. Okey. Jika unsur X bertindak balas dengan ferrum, bagaimanakah kereaktifan unsur X berbanding bromin? Apakah formula yang terbentuk? Okey. Bromin ni kumpulan 17. Okey. Kalau cikgu nak ingat kumpulan 17, macam mana? Cikgu ingat macam ni. Farah cuba bagi ingat Arab. Simple je lah. Farah cuba bagi ingat Arab. So yang ringkasnya fluorin, klorin, bromin, iodin, astatin. So ini adalah going down, menuruni kumpulan 17. Kumpulan 17 ada apa? Ada 7 valence elektron. Sekarang dia cakap apa? Unsur X ini berada di bawah bromin. So mungkin dia adalah iodin lah kan? Contoh. Okay. So bila unsur X bertindak balas, okay, dia makin reaktif ataupun tidak? Okay. Sebenarnya bila kumpulan 17 menuruni kumpulan, sebenarnya mereka adalah kurang reaktif. Kumpulan 17 dia adalah kurang reaktif. Menuruni kumpulan dia kurang reaktif. Sebab apa tahu? Kumpulan 17 dia lebih suka untuk menerima elektron. Menerima elektron. Kumpulan 17 punya sifat. Okey. So jadi bila menuruni kumpulan, saiz diorang ni semakin besar. Saiz diorang ni makin besar. Bila saiz makin besar, jarak di antara nukleus dengan valence elektron ni jauh. Bila jauh, daya tarikan pun kurang. Sebab tu dia kurang reaktif. Sebab kumpulan 17 dia lebih untuk terima elektron dekat dia. So kalau you nak tarik, nukleus itu perlu mempunyai daya tarikan yang kuat untuk dia tarik elektron tu. Tapi sedangkan nukleus dengan valence elektron tu jauh, bagaimana dia nak tarik elektron dengan kuat? That's why dia kurang reaktif. Explanation yang cikgu terangkan pada awak ni boleh pergi kepada 3 ke 4 markah tentang kereaktifan kumpulan 17. Jadi kita akan cakap bila dia makin jauh jarak dia di antara nukleus dengan valence elektron, daya tarikan dia semakin lemah. That's why dia sukar untuk menerima elektron. Itulah kenapa dia kurang reaktif. Okey. So kita pilih yang kurang reaktif. Ni salah. Okey, ni salah. Kemudian tindak balas tu macam mana? Kalau dia bertindak balas dengan ferrum, so dia jadi warna apa? Dia pakai ferrum apa ni? Selalunya kita pakai ferrum 3+ lah kan? Okey. So kalau kumpulan 17, dia adalah negatif 1. Jadi bila ferrum 3+ bertindak balas dengan X-, kita dapatlah iaitu Fe(X3), darab silang. Okey. Jadi jawapan dia ialah A. Okay. So fahami konsep kumpulan 17 dengan kumpulan 1. Kumpulan 1 menuruni kumpulan dia lebih reaktif. Tapi kumpulan 17 menuruni kumpulan kurang reaktif. Sebab sifat kumpulan 17 suka untuk terima elektron, kita fikir dia perlu mempunyai daya tarikan antara nukleus tu perlu kuat. Okay. Syarat dia. Soalan nombor 20. Okey. Raja 3 menunjukkan susunan elektron bagi ion Q. Okey, ni sekarang dah ion tau. Sebab satu ayat disebut. Dalam soalan disebut sebagai ion. Okey. So awak kena faham. Kalau tak nak keliru, awak kena faham. Bila dia jadi atom, dia adalah neutral.
Bila atom dia adalah neutral. So, bila dia jadi ion, sama ada atom ni dia derma elektron ataupun atom ni dia menerima elektron. Baru dia jadi ion. Dia akan jadi ion sama ada dia ni menderma elektron ataupun dia terima elektron. So, kalau kita tengok dekat sini, dia positif. So, ingat macam ni lah. Kalau positif ni sifat yang baik. Baik ni sifat suka menderma. So, kalau dia positif 2, dia sukalah derma 2 elektron dia. Okey, sekarang dia dah jadi dalam keadaan ion. Kalau ikutkan susunan elektron bagi ion dia adalah 28. Sekarang dia dah ion. Dia sudah pun menderma 2. Dia dah derma 2. Jadi maknanya sebelum ni dia dalam keadaan atom, dia dah derma 2, sebelum ni ada 2, 8, 2. Okay, kita faham macam tu. Kalau awak yang masih keliru lah. Okay, saya harap yang form 5 ni tak keliru dalam atom dengan ion kan. Itulah konsep yang paling mudah. So kalau awak ada RM10, okay, awak tinggal RM8. Maksudnya awak dah derma RM2. Jadi yang asal sebenarnya awak ada RM10. Macam itulah. Okay, ini adalah bilangan susunan elektron dia bagi dia dalam keadaan atom. Jom kita tengok huraian yang mana betul. Manakah antara pernyataan berikut benar mengenai atom Q? Dia nak tentang atom, bukan ion. Susunan elektron bagi atom Q ialah 28. Salah. Susunan dia yang ni. Okay. Terdapat 12 elektron dalam elektron Q. Betul lah kan? 282 total 12. Okay. Q terletak dalam kumpulan 18. Salah. Kita mesti wujudkan dia dalam keadaan atom, baru kita tahu dia ini kumpulan apa. Melalui valence elektron. Dia kumpulan 2. Dan Q terletak dalam color 2 pun salah, sebab kita dah tengok dia ada berapa color? 1, 2, 3. That's why jawapan dia ialah B. Okay. So cikgu akan sambung lagi yang seterusnya. Next. Okay.